Assalamualaikum murid-murid tahun 4. Kita bertemu lagi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah. Pada minggu lepas, kita telah pun melihat 11 kemahiran proyek sains. Ingat lagi tak? Cuba kamu namkan. Yang pertama, memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference, meramal, berkomunikasi, menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pembalik ubah, membuat hipotesis dan akhir sekali mengeksperimen. Pastikan di hadapan kamu telah ada buku teks. Okey, kena kapak, alat tulis. Okey, kita akan gunakan pen biru dan highlight kalau ada. Serta lembaran kerja yang saya bekalkan. Okey, lembaran itu hendaklah dimasukkan dalam fail dan saya akan semak selepas sekolah dibuka nanti. Saya mengajar, kamu belajar, kita berjumpa di alam maya. Baik murid, cuba lihat video ini. Okey, baik, kira perkiraan. Mereka sedang melakukan eksperimen. Baik, pada minggu ini kita akan belajar tentang mengeksperimen dengan menggunakan semua kemahiran sains bagi mengumpulkan data dan mentafsir data serta membuat rumusan untuk membuktikan hipotesis dan kita akan membuat laporan. Baik, ini tentang kemahiran sains yang ke-12 yang terakhir, iaitu mengeksperimen. Baik, sebelum kita memulakan eksperimen, kita perlu merancang. Okey, dalam merancang kita perlu mengenal pasti masalah yang timbul. Okey. Kemudian kita perlu membuat hipotesis. Kita perlu mengawal pembalik ubah. Kita perlu menyerahkan alatan dan bahan. Dan yang terakhir, merancang langkah-langkahnya. Semua itu dalam merancang eksperimen. Baik, eksperimen apa kita nak buat? Baik, kita ada larutan gula. Okey, tengok buku teks kamu, muka surat 16. Okey. Kita juga ada roket serbuk penaik, muka surat 20. Okey, kamu boleh buatlah. Dan juga kita ada bot air, muka surat 21. Okey, kamu boleh pilihlah antara A, B dan C untuk buat projek kamu di rumah nanti. Okey, tapi hari ini saya akan perkenalkan kamu dengan roket air. Okey, ini dia roket air. Tadi yang kamu tengok video tu kan? Ini ada roket air. Baik, buka lembaran kerja kamu. Baik, inilah dia eksperimen sains saya. Okey, ini dia contoh laporan eksperimen. Baik, yang pertama mengenal pasti pernyataan masalah. Okey, masalah dia, adakah isi padu air boleh mempengaruhi jarak penerbangan roket air? Okey, ini roket air. Okey, kita tengok kalau kita masukkan isi padu air yang tertentu, bagaimana dengan jarak penerbangan roket air? Okey, ataupun jarak terbang dia. Okey, dan hipotesis yang kita buat, kalau jika isi padu air bertambah, maka jarak penerbangannya pun bertambah. Okey, dan kita menentukan pembalik ubah. Okey, P ni pembalik ubah. Pembalik ubah dimalarkan. Okey, kita gunakan jenis botol plastik yang samalah dan saiz serta bentuknya pun sama. Okey, yang kita manipulasi ialah isi padu air. Okey, pembalik ubah dimanipulasi ataupun singkatannya saya panggil PM. Manakala PB ataupun pembalik ubah bergerak balas ialah jarak penerbangan roket air. Inilah alatan dan bahan yang diperlukan. Okey, ada pam basikal, pelancar, botol plastik, silinder, pita pelekat dan juga plastik truss.
Okey, ini dah langkah-langkah dia. Okey. InsyaAllah kalau kita berkesempatan, okey, kalau kita kembali bersemuka, kembali ke sekolah balik, bolehlah kita buat roket air ni. Okey. Dan kamu di rumah pun bolehlah buat eksperimen lautan gula tadi tu, ataupun buat roket serbuk penik tadi. Okey, itu boleh kamu tengok dalam buku teks kamu. Okey, baik. Dan inilah dia dapatan data. Okey, boleh salinlah. Okey, isi pada air bila 100 ml, jarak penerbangan yang kita dapat ialah 20 meter. Okey, kalau kita tambah lagi air 300 ml, kita akan dapat 40 meter, dan 500 ml air, dan kita akan dapat jarak penerbangannya sejauh 60 meter. Okey, inilah dia hasil keputusan yang kita dapat. Okey, jadi isi padu air di sini ialah PM. Boleh ubah dimanipulasi. Jarak penerbangan roket air dipanggil sebagai PB. Boleh ubah bergerak balas. Jadi kesimpulannya, apabila isi padu air bertambah, maka jarak penerbangan roket air pun bertambah. Okey, kamu boleh gunakan highlight highlight untuk meng-highlight ataupun gariskan perkataan-perkataan tu. Okey, gunakanlah pen biru pun boleh juga untuk tulis PM, PB, okey, untuk nota kamu lah. Jadi kita pergi ke soalan yang saya berikan. Ramalkan jarak penerbangan roket air jika mempunyai isi padu 700 ml air. Okey, ini isi padu air. Okey, kalau dia 700 ml air. Rasa-rasa kamu berapa jarak dia? Okey, cuba tengok. Okey, kalau 100 ml air 20 meter, 300 ml air 40 meter, kalau 500 ml air 60 meter, kalau 700 ml air mungkin dia boleh pergi sampai 80 meter. Jadi jawapan dia 80 meter. Okey, apa yang dapat kamu perhatikan tentang jarak penerbangan roket air bagi botol berisi air 100 ml dan 500 ml. Ini ialah soalan pemerhatian. Okey, kamu boleh gariskan perkataan perhatikan. Okey, dan juga 100 ml dan 500 ml air. Okey. Kita mulakan untuk pemerhatian dengan perkataan didapati Okey, nampak ni didapati. Okey, saya besarkan sikit. Okey, didapati jarak penerbangan roket air bagi isi padu 500 ml paling jauh. Berbanding dengan roket air berisi 100 ml air. Itu ialah pemerhatian kita. Selepas pemerhatian biasanya tanya kenapa. Itulah dia inference kamu. Berikan inference kamu. Okey, berikan inference kamu. Tadi didapati roket air yang mempunyai isi padu 500 ml air paling jauh. Bila bagi sebab, kita mulakan dengan perkataan kerana. Okey, kerana mempunyai daya tekanan dan daya tujahan yang tinggi, menolak roket itu paling jauh. Rupanya bila kita masukkan air, ada tekanan, okey, itu yang menyebabkan roket itu boleh terbang paling jauh. Baik, soalan yang keempat. Okey, bagaimana hubungan isi padu air dengan jarak penerbangan roket air? Ini soalan tentang hubungan. Okey, kita ambil jika PM corak, maka PB corak. Itu jawapannya. Jika isi padu air bertambah, maka jarak penerbangan roket air bertambah. Okey. Soalan yang kelima. Apakah definisi secara operasi jarak penerbangan roket air dalam penyiasatan ini? Okey, ini pun telah kita belajar pada minggu lepas, iaitu definisi secara operasi jarak penerbangan roket air ialah isi padu air yang digunakan untuk menerbangkan roket air paling jauh.
Okey, kita tengok muka surat yang sebelah. Okey. Okey, ini saja untuk eksperimen roket air kita, dan insya-Allah kalau kita berkesempatan kita akan buat nantilah. Okey. Baik, murid. Kita lihat dahulu gambar-gambar yang telah pun saya buat pada tahun-tahun lepas. Okey. Mereka bersama dengan roket air mereka. Okey. Okey, murid ini mencipta membuat roket air dia. Okey, menyiapkan projek roket air dulu. Sebelum kita boleh lancarkan, kita kena siaplah. Okey, roket air ni. Okey, ini ialah melancarkan roket air. Okey, kalau aku tengok di sini ialah pelancar. Pelancar ni ada di bilik sains kita. Okey, pelancar roket air. Okey, ni dia. Okey, mereka melancarkan roket air yang paling jauh. Okey, boleh tengok gambar ni. Okey, lagi. Okey. Okey, okey. Semua ni adalah roket-roket air yang paling jauh. Okey. Okay, ini mereka membuat roket air parachute dah. Ada juga roket air yang ada parachute. Okey. Ini dia contohnya. Okey. Ini roket air yang ada parachute. Okey, ini mereka sedang melancarkan lah. Okey. Okay, mungkin ini video dah. Kita boleh tengok video. Okey, kita tengok video pula. Okay, kita akan ambil kiraan masa dia untuk roket air parachute ni. Okay. Ini tahun 2018 rasanya. Okey. Menjadi. Okay, ini kita buat di dataran lah. Okay, ini kita jemput orang luar lah untuk jadi penceramah kita. Okay, dan kita ambil masa dia lah. Ini sekejap je. Kita sebenarnya roket ni dibuat sama peringkat kebangsaan lah. Okay, dan kalau kamu ingat MRS Kepulauan Pasu pernah menjadi Johan, pernah menjadi juara. Dan salah seorang ni adalah anak murid sekolah kita. Ni adalah anak murid sekolah kita ni dulu ni. Okey, baik, murid-murid. Sebagai tambahan, kita bincangkan juga tentang uji minda dalam buku teks kamu muka surat 22. Ada cuma 2 soalan saja. Bolehlah kamu buat dan kita tengok penjawapan dia. Yang pertama, Melan memasukkan 2 objek ke dalam bekas yang berisi air seperti di sebelah. Dia masukkan duit shilling
dan dimasukkan pensel. Berdasarkan gambar, nyatakan satu pemerhatian. Perhatikan dengan menggunakan diri kamu. Okey, didapati duit shilling tenggelam dan pensel timbul. Okey, berikan inference kamu. Inference sebablah. Okey, kerana duit shilling lebih tumpat daripada air berbanding pensel. Okey, ini tajuk ketumpatan lah. Kamu pernah belajar, kalau tak salah saya masa di tahun 2 ke 3. Okey. Kemudian, apakah yang kamu ramalkan sekiranya Melan memasukkan 3 batang pensel, okey, yang diikat. Nah, 3 batang tu kita ikat. Tentulah pensel tu akan tenggelam. Baik, soalan yang kedua. Raja di bawah menunjukkan bahagian tali sebuah alat muzik. Nada bunyi yang terhasil apabila tali dipetik dicatatkan seperti jadual di bawah. Okey, kamu ada jadual. Okey, biasanya sebelah kiri ni ialah PM, sebelah kanan ialah PB. Tapi di sini PM dia bukannya tali tetapi ketebalan tali. Kita tengok pada gambar tu A, B, C dan D, perhatikan pada tali dia. Okey, yang berbezanya ialah ketebalan dia. Okey, PB dia ialah nada bunyilah. Okey, rendah. Okey, tali A tebal tu. Okey, nada bunyi rendah, sederhana, tinggi dan sangat tinggi. Okey, bila dia tali yang nipis tu, okey. Jadi nada bunyi yang terhasil sangat tinggi. Okey, berdasarkan maklumat di atas, jawab soalan di bawah. Tentukan pemboleh ubah dimanipulasi, bergerak balas dan dimalarkan. Okey, PM, PB, PS. Okey, PM ialah manipulasi, PB bergerak balas, PS sama ataupun dimalarkan. Jadi PM kita ialah ketebalan tali, PS kita ialah PB. Nah, PM tadi ialah ketebalan tali, PB kita ialah nada bunyi dan PS kita ialah panjang tali. Nah, tali A, tali B, tali C dan tali D ni panjang tali dia sama. Dan soalan terakhir, apakah hipotesis yang sesuai dengan pernyataan di atas? Okey, gariskan perkataan hipotesis. Okey. Okey, kita gariskan. Kita highlightkan lah. Okey. Apakah hipotesis yang sesuai? Okey. Semakin berkurang ketebalan tali, semakin bertambah nada bunyi dihasilkan. Ataupun jika kamu dapatkan, jika ketebalan tali berkurang, maka nada bunyi yang terhasil bertambah. Itu dipanggil sebagai hipotesis. Okey. Jadi sekian dululah tajuk kita pada hari ini. Sebelum kita tamat pembelajaran kita, okey, saya nak bawa kamu tentang laman web ataupun YouTube daripada Norshida Ayu, Cikgu Norshida Ayu. Okey, kamu bolehlah subscribe dan tekan loceng ni. Okey, di sini diterangkan semua kemahiran Project Science. Okey, yang pernah kamu belajar, iaitu memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference hinggalah ke mengeksperimen. Okey, dan saya harap kamu boleh tengok link di bawah. Okey, saya letakkan link di bawah untuk kamu tengok balik tentang semua kemahiran proses sains yang telah kamu belajar sebagai ulang kaji. Jadi sampai di sini dulu. Semoga kita berjumpa lagi. Bye bye.